Okey. Jadi ayat ditujukan kepada mukmin yang beriman. Jadi dalam Syekh Sya'rawi dalam tafsir khawatirnya dia menyebutkan bahawa ayat ini iaitu wala nabluwannakum hatta na'lama minkum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Katanya ayat ini ditujukan kepada mukmin, orang yang beriman dan orang yang telah membenarkan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maksudnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang berada satu saf dengan Rasulullah menghadapi ancaman penentang-penentang Islam pada waktu itu. Itulah golongan yang dimaksudkan sebagai mereka yang diuji dengan ujian tersebut. Okey? InsyaAllah kita minta Allah SWT juga golongan kita dalam golongan yang tersebut. Kalau golongan yang Allah Ta'ala akan uji, maksudnya daripada awal lagi kita tak termasuk dalam golongan yang dipilih untuk berada dalam saf yang benar, yang betul. Okey? Jadi para sahabat ini sekarang ini akan diuji. Okey, kenapa? Kenapa kami uji? Walaupun mereka ini telah beriman, mereka ini membenarkan ajaran baginda Rasulullah SAW, kerana kami uji untuk mencuba dengan apa? Dengan kepayahan dan kesusahan yang pelbagai. Kita boleh rujuklah, kita boleh balik semula kepada sirah. Macam mana baginda Nabi Muhammad SAW, macam mana para sahabat sebelum hijrah, macam mana juga para sahabat selepas hijrah. Di antara ujian yang senangnya ialah bila mana kita baca hadis 40 hadis yang pertama itu tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kisah hadis ini ditujukan kepada bila mana ada seorang sahabat ini yang berhijrah juga ke Madinah Al-Munawwarah, tetapi sebenarnya antara tujuan dia berhijrah itu lebih kepada untuk dia mendapatkan perempuan yang dia cintai, kasihi. Ini ujian dunia. Bentuk ujian dunia yang paling senang ialah perempuan. Kalau dalam dunia yang tidak Islami, kita dapati individu itu dia terlampau obses kepada seseorang yang paling cantik, paling baik, rupa paras, paling best dia punya lagu dan sebagainya. Itu yang boleh berlaku dalam kehidupan dunia. Jadi ada obsession, ada kecenderungan. Okey, saya beri satu contoh saja. Memang kecenderungan ini kalaulah sekali kita fikir tak makul, tak boleh diterima akal. Tetapi saya kenal manusia yang mana dia bila nak melakukan solat, dia ada taraddud, dia ada shock yang sungguh banyak dalam diri dia, sehingga waktu solat kalau imam Allahu Akbar, was-was dia itu, sehingga imam tahiyat akhir tu nak kata Assalamualaikum tu baru dia sempat Allahu Akbar dan duduk bersama imam. Tu ikut imam tersebut. Okey? Jadi cerita yang terakhirnya senang aja. Bila mana ini pelajar ini mengambil jurusan agama juga, ada kaitan dengan agama. Okey, bahasa Arab yang ada kaitan dengan agama. Satu ujian yang besar. Tetapi obsession dia ialah terlampau obses pada seorang penyanyi terkenal di tanah air kita. Saya tak kenal. Okay. Tapi kerana orang kenal, ditulis di dadak akhbar dan sebagainya. Ini cerita 10 years ago, 10 tahun lepas, waktu saya di UIA. Itu clue lah, belajar UIA lah maksudnya. Okay? So, belajar agama. Jadi kita boleh apply pada diri kita. Mungkin kita ada satu obsession lah. Obsesi kita terlampau obses, suka kecenderungan yang lebih. Okay? Ada penyanyi yang paling baik, macam tu. Okay? Waliyazubillah lah sepatutnya. Okay? Waliyazubillah. Tak perlu. Kalau sekadar minat secara umum tu masih boleh diterima lagi lah dalam dunia hari ini bagi saya. Okay? Tapi kalau kita nak ikut etika dan sebagainya, memang out of Islamic law lah, syariah, bukan tergolong dalam syariah. Janganlah kita jadikan perkara ini sebagai satu daripada perkara yang penting dalam kehidupan kita di hadapan Allah SWT. Banyak lagi. Okay? Lain nilai yang perlu kita letak, tambah dalam diri dan jiwa kita. Dan saya tahu
kalau orang pengalaman anak-anak remaja-remaja, ini adalah obsesi mereka kan. Tengok macam mana kalau penyanyi datang, penyanyi remaja datang, kanak-kanak sampai anak-anak gadis dan lelaki ni yang kegilaan tu memang bukan gila buat memang gila sungguh-sungguh kan. Jadi gila yang sungguh. Okey, balik pada cerita tersebut, was-was yang ada dalam diri dia tu adalah kerana dia terlampau obses. Jadi bila dibuat kawan yang mengambil berat tentang dia ni, saya tak pergilah. Ada kawan yang pergi ke bilik dia, buka aja bilik dia, laci dia tu penuh dengan gambar penyanyi tersebut. Penuh dengan gambar. Okey. Kalau dalam bilik kita masuk, itulah antara tema ya, gambar penyanyi yang terkenal misalnya. Obses. Sebenarnya perkara seperti ini boleh membawa kita kepada obsesi yang boleh mengurangkan kekuatan diri kita, jiwa kita untuk taqarrub kepada Allah dan juga mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalaulah kita kasihkan Rasul, kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Bukan begitu kan? Tak ada cara lain dah. Tak ada cara lain, melainkan kita mesti mendekatkan diri kita, menambahkan nilai dalam diri kita dengan sunnah baginda Rasulullah SAW. Cara baginda bercakap, cara baginda berbuat, cara baginda bersedekah, segala hal yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad SAW mestilah kita buat dalam kehidupan kita seharian. Okey, jadi begitu. Okey, penyakit tersebut sebenarnya ada puncanya. Jadi was-was itu ada kaitan dengan dia ini terlampau obses kepada keduniaan. Jadi sebab ujian tersebut, kata Sya'rawi dalam kitabnya Khawatir, sebab Allah Ta'ala uji mereka yang telah beriman tadi dengan ujian yang sebegitu susah dan payah, kerana kami akan tahu hasil daripada ujian tersebut. Kami akan dapat tahu siapa di antara kamu yang boleh, yang tetap, as-sabat dia panggil dalam kalimah bahasa as-sabit, yang tetap menghadapi ujian untuk mereka yang masih mempunyai perasaan syak dan teragak-agak. Jadi orang beriman sekalipun Allah Ta'ala uji dengan perasaan syak dan teragak-agak. Kita ni sentiasa begitu. Kita ada syak, kita teragak-agak. Kita nak buat satu perkara, betul ke tak betul? Kalau aku buat, malu pada manusia. Kalau aku tak buat, umpamanya kita kat sini lah, kita pergi bermusafir, kita nak solat, masa untuk solat asar zuhur ni kita tak boleh jamak. Kita kena juga tunaikan waktu asar atau zuhur dalam keadaan atau dalam jangka waktu begitu. Jadi apa pilihan dia? Tengah supermarket ni macam mana? Nak cari kawasan yang strategik macam mana? Parking lot pun boleh kan? Tengok kawasan yang bersih. Kalau tak ada sejadah, Allahu Akbar, tapi kena ada air semayang lah. Kalau solat elok-elok dengan tahiyat elok-elok, Assalamualaikum, Allah baru tinggal tak ada air semayang. Tapi aku solat sempurna dah, best dah performance tadi kan, kosong kena, tapi tambah air, tambah wudu. Tak boleh. Okey, kena cukup syarat. Jadi bila kita berwudu, kalau umpamalah kalau tak ada air, waktu dah suntuk sangat, cari pasir ke apa yang bersih, buat tayamum, solat, tak kisah. Okey, kalau kita dah mungkin dalam keadaan sakit, jadi memang sebenarnya kita tak ada reason untuk mendekatkan diri kita, menunaikan tanggungjawab wajib di hadapan Allah SWT sebagai satu tanda ketaatan. Sebagai contohnya ujian. Ini ujian yang kecil saja. Ujian untuk kita melakukan perkara yang wajib sebagai hamba Allah. Kalaulah para sahabat diuji dengan ancaman bunuh, diuji dengan perasaan nak pergi mempertaruhkan jiwa raga atau tidak di medan perang, itu adalah suatu ujian yang amat berat. Kalau kita menghadapi suasana begitu, tak tahulah macam mana keadaan kita. Ada perasaan cinta kita untuk mati kerana Allah SWT ataupun tidak? Kita boleh tanyalah keimanan kita. Bukan tanya nafsu. Kalau tanya nafsu, dia kata tak payah buatlah, bagilah orang lain berjuang, banyak bagi orang lain kan. You ni substitute, main simpanan je. Kalau habis main simpanan, kamu boleh lagi. Jadi untuk memberikan menguji jiwa-jiwa mukmin yang mungkin masih lagi ada perasaan syak dan juga teragak-agak, maka Allah SWT adakan ujian tersebut. Jadi Allah ingin
ingin juga dalam keadaan itu untuk Allah Ta'ala klasifikasikan antara mereka yang beriman tersebut. Okay? Ada imannya dia kuat, ada iman dia lemah, ada iman dia sederhana dan sebagainya. Okay? Jadi itu adalah di antara cara Allah SWT nak menguji hamba-hambanya yang boleh mampu untuk menjalankan dakwah Allah SWT ataupun mampu untuk bersabar menghadapi keadaan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah, sahabat-sahabat, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui, dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala perkara ini adalah pasti dan menjangkaui masa. Jadi maksud sehingga kami menampakkan ataupun menzahirkan kepada mereka juga tentang dakwah-dakwah yang batil dengan kebenaran. Okay? Allah Subhanahu wa ta'ala juga nak tahu, nak uji manusia ini untuk mengesahkan di hadapan mereka dua hal, iaitu antara yang batil dan yang benar. Jadi orang mukmin ini akan diuji, akan menghadapi ujian tersebut, dan mereka dalam masa yang sama ujian tersebut akan membezakan nilai yang ada dalam jiwa mereka yang beriman dengan nilai jiwa yang ada pada jiwa mereka yang tidak beriman. Akan menjadi satu gap yang jauh, nampak sangat. Ini orang beriman caranya macam ni, tidak balas dia. Orang yang tidak beriman macam itu, tidak balas dia. Jadi dalam tafsir Ibn Ashur ini juga disebutkan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat, kita balik kepada ayat tadi, walanabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirina. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tak gunakan walanabluwannakum akhbarakum? Kerana kalimah walanablu ujian juga, ibtila, cubaan juga. Walanablu akhbarakum. Jadi pengulangan kalimah ibtila ataupun nabluwa sini ada juga bacaan setengah-setengah, bacaan yang masyhur, bacaan yang boleh diterima. Mereka tidak membaca wa tu dengan wa, walanablu saja. Walanablu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di sini ini di antara al-mubalaghah. Disebutkan bahawa terkib ataupun susunan ayat tersebut adalah sebegitu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala nak menunjukkan al-mubalaghah fi balwi al-akhbar. Mubalaghah maksudnya kalau kita buat sesuatu, kita buat bersungguh-sungguh, itu mubalaghah. Maksudnya bagi efek sikit. Kalau performance kan, performer dia nak perform, ada music misalnya. Itu music itu membuatkan perkara itu ada lebih efek supaya orang pay attention. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala juga dalam ayat ini menggunakan nabluwa, tanpa sepatutnya. Kalau tidak diguna nabluwa pun tidak menjadi masalah, kerana ianya adalah ataf ataupun mengikut kepada hatta na'lama, sehingga kami dapat mengetahui. Sehingga kami dapat mengetahui, dan sehingga kami memberikan ujian, untuk kami tahu benar atau tidak berita-berita tentang keadaan kamu. Boleh juga, tetapi bahasa Al-Quran ini adalah bahasa yang balaghah ataupun ma'aninya sangat tinggi, maka pengulangan kepada satu-satu lafaz itu memberikan maksud Allah SWT suruh kita pay attention bahawa berita-berita tentang keadaan kamu itu adalah amat penting. Adalah amat penting untuk aku uji juga berita-berita tentang keadaan kamu. Jadi itulah maksud yang tersirat sebenarnya
di dalam kajian kita terhadap tafsir bagi kalimah al-ibtila ataupun al-balu. Kalimah al-balu yang bermaksud al-ikhtibar dan juga al-ibtila ataupun maksud dia al-imtihan. Sama aja. Kami cuba, kami uji. Kami tes. Kalau nak lagi maksudnya lain, kami tes. Itu maksudnya. Jadi ikhwah, adik-adik ya muslim-muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar malam ini tentang satu perkara yang sangat penting, bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menguji keimanan setiap daripada kita. Akan menguji. Jadi tidak cukup dengan kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mendapat ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setelah kita beriman, kita juga diuji untuk boleh terus dalam perjuangan keimanan kita ini dengan Allah SWT. Dan juga adakah kita mampu untuk menghadapi ancaman dan dugaan yang akan datang bersama dengan keputusan kita untuk beriman dengan Allah SWT. Tidak sama. Ada setengah manusia yang dia bertawakal saja. Kenapa? Karena dia guna ayat ini, dah Allah SWT tahu dah siapa yang sabar di antara kita, siapa yang sifat dia ada sifat mujahadah di antara kita, yang akan sabar, yang akan tetap di jalan Allah. Buat apa kita usaha? Begitu. Ada pengetahuan ataupun ada ilmu yang dipahami oleh setengah manusia, begitu. Tetapi hendaklah kita tahu, ada pesanan bagi dalam Rasulullah SAW di dalam conclusion ini. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah kataba li kulli abdin maq'adahu minal jannati aw minan nar. Betul, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, dah kataba, dah tentu di Lauhul Mahfuz, orang ni rizal dia ke mana? Benar ke? Baik, jannah ke nar? Faqalu, jadi orang yang mendengar kata-kata Rasulullah ini, mereka pun berfikir dan berkata-kata, mereka kata, afala nattakil ala ma kutiba lana? Tidakkah kalau begitu, dah kita tahu kita akan ke syurga atau kita ke neraka? Rasulullah kata, kita memang telah ditetapkan begitu. Kalau begitu, kenapa tidak kita bertawakal sahaja? Kita bertawakal saja. Ini jenis ni lah, orang nak solat niat je. Niat. Kita cari shortcut, cari benda yang senang. Kalau begitu, Rasulullah tak perlulah ajak para sahabat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak perlulah pergi hijrah. Para sahabat tak perlulah pergi ke Habsyah cari tempat yang lebih selamat. Kan? Kalau kita fikir macam tu juga. Seperti mana yang telah dituliskan kepada kita. Qala, jawab Rasulullah, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Wahai manusia, wahai para sahabatku, beramallah, teruskan perbuatan ibadah kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap seseorang itu akan diberikan kemudahan untuk dia buat perkara yang membawa dia kepada kebaikan atau kejahatan. Nak buat baik pun dipermudahkan, nak buat jahat pun dipermudahkan oleh Allah SWT. Senang aja nak buat jahat, memang senang. Kita boleh taktik kan, nak buat taktik untuk buat jahat, senang. Nak buat baik pun senang. Sebab setiap sesuatu itu akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun muyassar lima khuliqa lahu. Summa, kemudian Rasulullah SAW membaca surah daripada ayat daripada Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi kepada orang yang bertakwa tadi, kepada orang yang bertakwa dan membenarkan, dakwah tersebut akan dipermudahkan dia untuk mendapat kemudahan, iaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sebaliknya begitu juga, jalan susahlah akan diterima
oleh mereka yang menolak akan kebenaran. Akan dipersenangkan jalan susah tersebut sekali, akan dipermudahkan jalan susah tersebut, akan dipermudahkan. Jadi sememangnya kita ni menghadapi dua choice, dua pilihan di hadapan kita. Pilihan untuk mencari perkara yang baik, ataupun untuk membiarkan diri kita ini dibawa oleh arus keburukan yang cukup deras, yang cukup laju. Apalagi kita berada di negara yang bilangan non-muslimnya ramai, yang halal bagi kita, yang haram bagi kita sangat-sangatlah halal bagi mereka. Begitu juga, yang sangat haram untuk kita, begitu halal juga bagi mereka. Bagi mereka itu halal semualah. Bagi kita ada halal dan haramnya, tapi bagi mereka semuanya adalah halal. Jadi kita mestilah ada sabar, ada ketetapan untuk meneruskan iman ini. Dan untuk tetap dalam jalan Allah ini, kita memerlukan zat, kita memerlukan bekalan-bekalan. Jadi insya-Allah semoga tazkirah kita pada malam ini, walaupun satu ayat sahaja, tapi ia boleh memberikan sedikit sebanyak pemangkin untuk kita mencari kekuatan untuk menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan kita seharian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.